jangan lupa anda yang kuat mengkritik golongan Wahabi sebagai literalis. Maka saya harap malam ni anda jangan jadi literalis. Okey. Kita semua adalah Wahabi. Saya ingin bermula dengan membacakan satu posting ARG, ya. Yang ARG post 10 jam yang lalu. Dia adalah berkenaan dengan enactment pentadbiran agama Islam Negeri Sembilan 2003. Di dalam ini ada disenaraikan ciri-ciri siapakah itu Wahabi. Sebab saya mendapat honor disenaraikan di dalam senarai Wahabi. Tapi kat sebelah tu dia letak background Nodros Batiniyah. Okey. Tak pastilah apa yang dimaksudkan, mungkin Nodros yang banyak lawan Batiniyah. Jadi bagaimana mereka linkkan saya dengan Wahabi tu saya tak pastilah. Okey. Jadi pada malam ini saya ingin bertanya sahabat-sahabat yang mengkategorikan saya dan Sidang Kalam sebagai Wahabi. Kita nak tengoklah sama ada pelabelan itu kena ataupun tidak dengan menggunakan enactment pentadbiran agama Islam Negeri Sembilan 2003. Okey. Dengan senarai ciri-ciri Wahabi yang disenaraikan oleh Jabatan Agama Negeri Sembilan. Kita tengok kena ke tidak? Saya ingin tegaskan di sini bahawa pelabelan dalam agama tidak boleh dielakkan. Pelabelan bukan bermasalah. Yang bermasalah adalah pelabelan yang salah. Okey? So tak ada masalah untuk kita label. We cannot live without labeling. Dalam semua bidang keilmuan mesti ada labeling. Yang bermasalah adalah pelabelan yang salah. So kalau awak nak label seseorang tu Wahabi, saya tak ada masalah. Kalau dia cukup sifat. Kalau ciri-cirinya tepat. Awak nak label seseorang sebagai Batini, tafadhal, bismillah. Kalau awak boleh pertahankan dan buktikan bahawa dia menepati ciri-ciri tersebut. Awak nak label seseorang sebagai ateis, silakan. Kalau menepati ciri-ciri tersebut. Okey. Masalahnya, kita melihat trend hari ini adalah lontaran label tanpa kemampuan justifikasi. They are unable to justify. Siapa saja yang mengkritik aliran mereka, maka aliran arus utama khususnya, yang disangka arus utama, kita tak pasti sama ada arus utama atau tidak, yang disangka sebagai arus utama, maka pengkritik itu akan dilabel sebagai Wahabi. Okey. Dan saya melihat ciri-ciri yang disenaraikan ini kerana ia terlalu longgar, itu yang buatkan orang melontar secara sembarangan dan sembrono. Kalau ciri-ciri yang disenaraikan ini mantap dan jelas, insya-Allah lontaran sembarangan itu akan kurang berlaku. Tapi sebab kalau kita baca ciri-ciri ni, kita baca sama-sama dan kita tengok. Kita buat case study kepada Ustaz Nodros dan Sidang Kalam. Okey. Ciri A. Wahabi adalah yang menolak dan menyesatkan pengamal pendekatan tauhid sifat 20. Okey? Bagi siapa yang ikut Sidang Kalam dan dengar kuliah-kuliah saya, awak akan tahulah ciri ini bukan saja tak kena dengan kami, bahkan bercanggahan dengan kami. Okey? Kami mempertahankan sifat 20, kami memperjuangkan sifat 20 dan kami mengajar sifat 20. Okey? So, ciri A dah tak kena lah. Ciri B. Menganggap syirik amalan-amalan ahli sunnah wal jamaah seperti perbuatan tawassul, tabarruk, istighatsah dan selawat-selawat yang mengandungi pujian kepada Rasulullah seperti selawat syifa dan selawat tafrijiyah. Ada kedengar Sidang Kalam ataupun saya sendiri mengatakan tawassul itu syirik? Ada tak pernah? Jujur dengan saya. Atau sesiapa yang pernah dengar ceramah-ceramah kami? Okey, sila komen. Ya Ustaz Nodros, awak pernah mensyirikkan ataupun Sidang Kalam awak pernah mensyirikkan tawassul? Ya, kami ada bukti Ustaz Nodros dan Sidang Kalam pernah mensyirikkan tabarruk. Okey. Now, kalau kita berbicara bab istighasah juga, kalau nak kata orang yang mensyirikkan sebahagian perlakuan istighasah itu adalah Wahabi, maka kita kena Wahabikan siapa tau? Kita kena Wahabikan juga orang-orang seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sebab Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan apa? Apabila beliau mengkritik amalan penyembah-penyembah berhala yang melampau, ya, dia kata samalah seperti apa yang berlaku di zaman kami ini, iaitu orang-orang yang mengagungkan kuburan. Dia samakan mereka dengan penyembahan berhala. Ini di dalam tafsir Al-Kabir. Dia menyamakan mereka dengan penyembahan berhala. Perbuatan mengagungkan kuburan orang-orang soleh dengan penyembahan berhala.
Siapa itu? Imam besar akidah Asy'ariyah. Sebab tu saya kata, this kind of ciri-ciri ni dia sangat longgar. Dia harus lebih teliti sebenarnya kalau nak menyeraikan ciri-ciri ini. Sebab termasuk sekali imam-imam besar Asy'ariyah wal Maturidiyah. Okey. Kemudian, adakah pernah sidang kalam ataupun saya mengatakan bahawa selawat-selawat yang mengandungi pujian kepada Rasulullah seperti selawat syifa dan selawat tafrijiyah ini sebagai syirik? Ada pernah dengar? Ada pernah dengar kami kata benda ni syirik? Okey. So A, cancel. B, cancel. C, mendakwa bahawa pengikut aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak termasuk dalam golongan ahli sunnah wal jamaah. La haula wala quwwata illa billah. Saya Asy'ari, akidah saya. Okey, ini bukan taqiyah. Ini adalah pegangan saya dan akidah yang saya ajarkan kepada anak isteri saya. Orang taqiyah ni dia tak ajar ke anak isteri dia. Dia bohong depan orang. Dia tak akan ajar kepada orang yang dia sayang. Betul? Itu adalah akidah yang saya pegang dan tak ada orang pernah sangsikan ke Asy'ariyahan saya sebenarnya. Dan saya tak tahu di mana boleh meragukan ke Asy'ariyahan sidang kalam lah. Okay. So, C pun tak kena dah. D, membid'ahkan pelbagai amalan ahli sunnah wal jamaah yang bersifat khilafiyah sebagai melakukan bid'ah dalalah dan pengamalnya akan menjadi penghuni neraka. Now, kalau kita ambil ciri ni dan kata, oh, siapa yang membid'ahkan amalan ahli sunnah wal jamaah sedangkan benda tu khilafiyah, maka dia dikira sebagai Wahabi. Pernah tak baca satu kitab Jawi ni, syarah kepada Jawharatul Tauhid? Dan kitab ni diajar secara meluas di pondok-pondok di tanah Melayu ni. Ditulis oleh seorang ulama daripada Sambas. Dia kata zikir isim mufrad Allah Allah adalah bid'ah. Bid'ah makruhah, bid'ah yang dibenci. Kalau saya tutup nama dia dan saya yang mengutarakan pandangan itu, apa label yang saya akan terima? Wahabi. Sebab tu saya kata kita semua Wahabi. Faham tak? Kalau betul lah, maka kita semua adalah Wahabi. Apa lagi? Tulisan Syekh Daud Al-Fattani berkenaan dengan tahlil. Kritikan Syekh Daud tentang tahlil. Ada orang-orang pondok yang skip Ustaz kan? Itu pengalaman sahabat-sahabat SK kami juga yang pernah belajar di pondok-pondok. Bila sampai bab kritikan Syekh Daud Al-Fattani kepada tahlil, dia orang skip. Dia kata, ni kalau baca ni Wahabi suka ni. Kan? Jadi dia skip. Maka mereka buat apa? Mereka memilih apa yang sesuai dengan apa yang mereka sangka sebagai aliran arus utama. Yang tak sesuai mereka tak baca. Maka tidak jujur kepada murid-murid dan tidak jujur kepada masyarakat. Akhirnya masyarakat, ini fitnah kepada Syekh Daud. Padahal memang dia ada tulis. Memang dia ada tulis. So, adakah membid'ahkan pelbagai amalan, pelbagai ni berapa banyak? 2, 3? Berapa banyak? Dan kalau kita tengok ulama Asy'ariyah ahli sunnah, semua pernah akan ada amalan yang mereka bid'ahkan. Akan ada punya. Syekh Said Ramadan Al-Buti salam tunduk kan, berdiri, terlalu menghormati syuyukh, masyayikh, ini juga dikritik. Banyak aja ulama ni dia ada benda yang dikritik. E, menganggap amalan dan sambutan-sambutan yang dilakukan bertujuan memuliakan Rasulullah sebagai perbuatan syirik. Jadilah saksi untuk kami, untuk saya. Ada pernah saya kata maulid ini syirik? Ada pernah sidang kalam mengatakan maulid ini syirik? Sambutan yang dilakukan bertujuan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. F, menolak sepenuhnya beramal dengan hadis dhaif. Kami terima hadis dhaif dalam fadail amal. Tak ada masalah. Cuma dalam perbahasan akidah itu, akidah Asy'ariyah mengajar kita bahawa nak berpegang kepada sesebuah akidah dengan yakin dia kerana bersumber daripada hadis mutawatir. Maka dhaif tak termasuk pun. Okey, dalam bab akidah lah. Tapi dia cakap sini bab amalan. Okey. So F pun tak kena dengan Ustaz Nodros dan tak kena dengan sidang kalam. G,
memahami Al-Quran dan Sunnah secara makna zahir semata-mata dan menolak pentakwilan dalam memahami teks Al-Quran. Dia orang lah. Sebahagian orang yang dia kata orang lain Wahabi, dia buat benda ni. Antaranya siapa? Orang-orang yang duk menyokong Ibn Arabi ni, duk menyokong Ibrahim Qurani ni. Awak cuba tengok cara mereka menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat. Mereka ambil secara literal. Bahkan Ibn Arabi dalam ayat dalam hadis Allah kata apa? Hadis qudsi, aku akan jadi tangan mereka, mata mereka, penglihatan mereka. Betul tak? Dia ambil secara sahih. Kata ya. Allah akan jadi ainul hawas. Dia adalah hakikat panca indera kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Ibn Arabi Wahabi tu. Tu saya kata, semua Wahabi. Wahai Ibn Arabi, welcome to the club. Welcome to the club. Ibn Arabi pun tercengang-cengang kat dalam kubur kan. Aku pun Wahabi rupanya kan. Siapa Wahabi ni kan? Dia pun tak kenal. Allahu Akbar. Kalau awak tengok Yadullah fawqa aydihim, orang-orang macam Abdul Ghani An-Nabulsi, pengikut tegar Ibn Arabi, dia ambil literal. Dia kata tangan Allah di atas tangan Nabi. Tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullah fawqa aydihim. Dan hakikatnya bila baiat tu, tangan siapa dekat atas tangan para sahabat? Okey. Yang kita tahu, tangan siapa di atas tangan para sahabat? Tangan Rasulullah. Tapi mereka kata ayat itu menunjukkan bahawa tangan Rasulullah itulah tangan Allah. Sebab Allah kata yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Itu tak literalis tu. So, marhaban jadi Wahabi. Marhaban. So, tajuk ini, walaupun saya kata tak literal, dia ada bahagian yang literal sebenarnya. Kita semua adalah Wahabi. Kemudian, H. Maka G pun tak kena dengan Ustaz Nudrus dan tak kena dengan sidang kalam. H. Menolak fahaman bermazhab. La ilaha illallah. Saya bermazhab Syafi'i. Asatizah sidang kalam yang lain campur ada kan. Tapi tidak menolak mazhab. Dan dekat Malaysia ni pun kita tahu lah mazhab rasmi negara Syafi'i. Tetapi ada pandangan yang mengambil pandangan mazhab lain. Dalam zakat fitrah contoh, betul tak? Ini adalah benda yang biasa sebenarnya. So, bila ambil pandangan mazhab lain, jangan pula diingat, oh dia ni melompat-lompat mazhab, tidak ikut mazhab. Janganlah gopoh begitu. Yang jelasnya, Ustaz Nudrus dan dengan sidang kalam, kami bukan penolak mazhab. Maka H juga tertolak. Kita pergi pada I. Menolak kefahaman dan amalan tarikat tasawuf yang mu'tabar. Dekat sini kita quote apa yang Dr. Mazhar pernah kata. Siapa muktabarkan hang? Kita nak tahu juga. Contoh, tarekat Naqsyabandiyah, Haqqaniyah. Siapa muktabarkan mereka? Buat persatuan sendiri. Lepas tu buat persatuan tarekat muktabar. Kan? Tu yang Dr. Mazhar tanya, siapa yang muktabarkan hang? Ini tak ikut. So, Naqsyabandiyah Haqqaniyah ini muktabar ke? Celah mana pegangan-pegangan mereka, ajaran-ajaran asas mereka itu adalah ajaran-ajaran asas akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah yang dikira sebagai muktabar. Dan kalau kita tengok pun tarikat-tarikat ni, dia mesti ada menolak tarikat lain juga yang dia agak muktabar. So, tarikat ni juga pun jadi Wahabi juga. Tarikat ini kata tarikat tu sesat. Tarikat ni kata tarikat tu sesat. Padahal tarikat yang ditolak itu juga muktabar di negara itu. Jadi apa? Semua tarikat jadi Wahabi. Marhaban ramai-ramai jadi Wahabi. Sekali lagi. J. Mempertikaikan ulama Nusantara yang muktabar serta kitab-kitab karya mereka. Ini lagi satu. Siapa mereka? Hamzah Fansuri, Abdul Rauf Singkil, Syekh Siti Jenar. Siapa? Maka tolak mempertikaikan ulama Nusantara yang muktabar jadi Wahabi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Dan mempertikaikan tu, tahap macam mana mempertikai? Mempertikai sebahagian pandangan mereka, mempersoal kredibiliti kitab-kitab mereka itu automatik menjadi Wahabi ke macam mana sebenarnya? Dan kita tahu ulama Nusantara sendiri ada yang saling mengkritik satu sama lain. Berlaku kritikan berbalas antara Hamka dengan Habib Mufti Johor dulu. Syekh Nurin Ar-Raniri dengan Hamzah Fansuri. So dua-dua jadi Wahabi ke macam mana? So ramai-ramai jadi Wahabi. Apa dia? Tambah ni list semua ramai-ramai tu dia. Nama saya pun mesti ada. Kena buat Google Sheet, kata masukkan sendiri nama masing-masing kan. J tertolak. J juga tidak sesuai dan tidak kena dengan Ustaz Nudros dan sidang kalam. K, mempertikaikan fatwa-fatwa atau keputusan pihak berkuasa agama. Masya Allah. Masya Allah. Kalau begitu Imam Ahmad juga Wahabi. Sebab Imam Ahmad mempertikaikan kerajaan pada waktu itu yang cenderung kepada mazhab Mu'tazilah. So apa benda ni sebenarnya? Tu saya kata ciri-ciri ini longgar. Siapa saja boleh disertakan ke dalamnya. Maka senarai ciri-ciri ini tidak sah sebenarnya dan tidak mantap dari segi keilmuan. Kebanyakan isu fiqah. Betul? Ni baru cakap dia masuk ni bab akidah ni. Okay. So K juga tidak sesuai dan Abi ni. Lepas tu L, berpegang dengan kefahaman tashbih dan tajsim berdasarkan zahir ayat dan hadis yang mutasyabihat. Ada ke sidang kalam ataupun saya ajar bahawa ayat ni ambil secara zahir? Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, ambil secara zahir. Ada ke sidang kalam ataupun Ustaz Nudus saja benda ni? Tak ada. Kita banyak takwil lah. Kita takwil. Jangan kata banyak, kita ada takwil. Kita ada takwil. Yes. Tapi saya lebih cenderung kepada tafwid. Ingat tak kita senaraikan apa yang Syekh Muhammad Ahmad Al-Musayyir jelaskan berkenaan dengan tashbih dan tafwid dan takwil dan sebagainya. All the 5 kita kata approaches. Kemudian M, mudah mengkafirkan, membid'ahkan dan memfasikkan golongan yang tidak sealiran dengan mereka. Okay. Bila sebut mudah mengkafirkan ni maksudnya senang kafir. Ni kafir. Kafir macam tu. Tapi orang salah faham. Allah. Mereka kasih contoh apa? Ni sidang kalam mentakfir Ustaz Nudrus mentakfir Ibn Arabi secara muqayyad, secara bersyarat. Ada ke golongan Wahabi takfir muqayyad secara bersyarat? Lagi satu, mudah mengkafir ni senang. Lontar sana lontar sini. Tengok muka kafir. Dan kalau mentakfirkan itu dah masuk level Wahabi, semua ulama boleh masuk level Wahabi ni. Semua. Berapa ramai ulama yang mentakfir Ibn Arabi sendiri? Al-Iraqi, Taqiyuddin As-Subki. Ini nama-nama besar Ahli Sunnah wal Jamaah ini. Ustaz, kalau tak silap saya, Imam Ghazali pun ada kafirkan Ibn Sina kan? Betul? Dia mentakfirkan ahli falsafah dalam beberapa isu. Dia kata dalam isu ini mereka kafir. So macam mana? Imam Ghazali juga Wahabi. Ini M. M adalah ciri terakhir. So, apa yang kena kepada sidang kalam dengan Ustaz Nudrus ni sebenarnya? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Berapa tu? 13. Satu pun tak kena. Tapi dah duk canang Nudrus. Sidang kalam Wahabi. Dan yang duk lontar ni, dia bertanggungjawab betul pun tidak. Dan jangan lupa anda harus bertanggungjawab di depan Allah nanti. Kami mungkin tak saman anda. Kami mungkin tidak marah kepada anda. Tetapi dekat akhirat macam mana you nak jawab? Macam mana you nak defend ni? How to defend? Okay, let's worst case scenario. Cuba cari, pakai black hat sikit. Kita nak Wahabi kan Ustaz Nudrus sekarang ni ataupun sidang kalam. Kat mana tu? Jujur dengan saya. Okey lah Ustaz, part ni mungkin betul lah Ustaz. Ustaz ada ciri kewahabian sikit.
Apa tu? Kat mana tu? Dalam ciri-ciri ni. Yang kita duk sibuk batiniahkan orang tu tak? Tapi bila kita membatiniahkan, ada tak ciri-ciri yang kami jelaskan? Saya bacakan. Bila saya nak senaraikan ciri-ciri batiniah ni, kita sangat berhati-hati, tahu tak? Supaya dia tidak terlalu umum dan terlalu terbuka. Saya sharekan senarai saya. Saya ulang lagi sekali. Nak kritik silakan, nak label silakan, tapi pastikan pelabelan anda itu kena kepada syarat, pada ciri yang anda letakkan. Okey, rumusan ciri-ciri batiniah. Merendahkan akal, perbuatan berfikir dan mengkaji. Iaitu ilmu hanya boleh datang dari imam maksum, guru yang sudah kenal diri, ataupun seorang wali. Spesifik tak ciri ini? Orang yang suka duk hina akal, kata nak kenal Allah hanya boleh melalui seorang syekh, seorang wali. Itu ciri utama batiniah. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali sendiri dalam Fadail Batiniah. Nombor 2. Mendakwa secara terus terang ataupun tidak bahawa setiap zahir nas ada batinnya dan hakikat batin tidak sama, bahkan bercanggahan dengan yang zahir. Dia kata setiap, macam sahabat kita share tadi kan, api yang membakar Nabi Ibrahim itu sebenarnya bukan api, tetapi ialah macam-macam penafsiran mereka, pentakwilan mereka. Dan pentakwilan itu bercanggahan pula dengan zahir nas. Contoh, azab itu bermaksud sedap. Azab bermaksud sedap, itu ciri batinnya. So bila kami kata Ibn Arabi buat, janganlah tuduh kami Wahabi. Ceklah betul tak Ibn Arabi kata benda tu. Nombor 3, mentafsir Al-Quran dan Sunnah tanpa mempedulikan hubungan antara perkataan dengan maknanya. Beratasnamakan takwil dan memasukkan abjad serta nombor ke dalam tafsir. Spesifik tak ni? Main tafsir, langgar hukum bahasa Arab. Langgar. Lepas tu masukkan huruf-huruf, masukkan isu abjad, nombor ke dalam tafsir. Kemudian nombor 4, membatal meremehkan zahir agama dan ulama zahir serta menganggap diri sebagai golongan atasan dalam hierarki kerohanian. Suka-suka dakwa, kami orang makrifat, ni semua orang syariat. Kemudian mendakwa diri guru boleh berhubungan langsung dengan Tuhan. Ni lagi satu. Tengok dalam khutbah Terengganu pun, orang sibuk pasal wahdatul wujud. Oh tak, dia kritik wahdatul wujud yang mulhid ustaz. Okay, let's put the issue of wahdatul wujud aside. Dia ada senaraikan ciri-ciri ajaran sesat, betul? Antaranya adalah yang mendakwa berhubungan terus dengan, dapat perintah terus daripada Allah, ataupun tarikat mereka itu daripada Rasulullah SAW sendiri, secara langsung. Itu tak kena dengan banyak tarikat dalam dunia ni. So, Jabatan Agama Terengganu juga dah jadi Wahabi sekarang ni. Itu saya kata, bukan masukkan satu orang, nak kena masukkan seluruh jabatan tu. Satu jabatan tu. Dan dikatakan bahawa Jabatan Agama Pulau Pinang juga ada memberikan fatwa yang lebih kurang sama pada hari yang sama. So, nak masukkan sekali dalam senarai Wahabi. Saya takkan mood macam ni kalau mereka tak too much lah. Kan? Saya rasa ramai orang setuju, they went overboard. Kan? Dengan senarai that stupid list lah. Minta maaf saya kata. Stupid list. Okay? Kemudian, sibuk dengan kuasa, maka sihir diamalkan secara penuh. Ada astrologi, perwafakan, mantra, khadam, meditasi, pertapaan untuk membuktikan dakwaan kewalian mereka. Ada tak orang macam ni dekat Malaysia sekarang ni? Ada. Lubuknya kita tahulah, dia punya stronghold kita tahu kat mana. Lepas tu berpegang pada wahdatul wujud ataupun wahdatul syuhud yang melampau. Saya pernah senaraikan ada 7 versi wahdatul wujud. Kami tak kata semua versi wahdatul wujud itu sesat. Cuma saya kata tak perlu pun sebenarnya istilah ni. Tapi kami tidak borong kata semua wahdatul wujud itu sesat, tidak. We've spoken about this years back. Tapi geng-geng batiniah ni, dia kuat berpegang pada wahdatul wujud yang melampau-lampau. Sehinggalah ciri terakhir membawa kepada akidah Jabariyah. These are very specific, kita kata, ciri sebenarnya.
Tidak ada ulama kita yang akan bawa akidah Jabariyah. Tak ada ulama Asy'ari Maturidi yang bawa akidah Jabariyah. Tak ada ulama yang beraliran Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ari Maturidi yang berpegang pada wahdatul wujud yang melampau. Kecuali mereka yang betul lah terpalit dengan akidah batiniyah. Kami tak akan kata dia orang batini. Kami akan kata dia ni ada terpalit dengan sebahagian ciri batini. Cukuplah begitu. Sebab ada juga ulama Asy'ariyah yang mungkin ada 1-2 points here yang terkena pada mereka. So tak adil kalau kami kata, oh ni batiniyah. Tak. Kami kata terpalit dengan beberapa ciri batiniyah. Tapi hari ni tidak. Dah lah tak cukup syarat langsung. Satu syarat pun tak kena. Wahabi. Kamu Wahabi. So saya mencabar sebenarnya. Golongan yang insist juga. Ni Wahabi berbulu apa? Berbulu Asy'ari. Kan? Kami bertaqiyah dan sebagainya. Kan? Silat-silat kamu yang bertaqiyah. Kan? Aswabi dan sebagainya. Ada kata apa? Aswabi Mu'tazili pula dah. The onus is on your shoulder. Silat-silat you yang bertaqiyah sebenarnya. Silat-silat you all yang akbari. Tapi bersembunyi di sebalik akidah Asy'ariyah. We have nothing to hide. Semua yang kami dakwa ada online. Dan you bila jumpa saya dalam sidang kalam, kami akan berterus terang dengan akidah kami. Tanya kawan-kawan yang berjumpa kami dalam sesi ini, ada tak kami cakap lain dekat depan, cakap lain dekat belakang? Oh, yang kami ajar tu untuk orang awam je. Di kita punya circle ni, akidah kita sebenarnya selari dengan akbari sebenarnya. Ada ke? Tak ada. Tak ada. Kalau ada, tolong expose kami. Tolong rakam, expose kami. So, we have nothing to hide. You all ni, yang sedap-sedap tuduh orang Wahabi, maybe you all bertaqiyah sebenarnya. Yang senang menuduh orang lain sebagai Wahabi. Sebab apa? Bila dia tuduh orang, perhatian teralih daripada dia kepada kita. Kan? Jadi orang tak scrutinize dia. They have to be scrutinized. You kena terus terang, you Asy'ari ke you akbari sebenarnya. So we have to turn the tide. We have to turn the table balik. Orang yang duk lontar oleh Wahabi ni, kita kena question dia. Kamu ni akbari ke Asy'ari sebenarnya? Be frank. Kalau kamu bukan akbari, kenapa kamu duk pertahan Ibn Arabi? Sedangkan Ibn Arabi sendiri bukan Asy'ari. So you have to make up your mind. So we have to turn the table. Okay? You have to turn the table. Tak boleh nak defensif lagi dah. Dan semalam ni saya dah buktikan bahawa kebanyakan lontaran mereka adalah palsu. Kesian ustaz yang kata apa? Saya ni setiap malam Jumaat baca Yasin, kan? Talqin. Saya hanya kata apa? Jangan bina-binaan atas kubur, orang lontar Wahabi terus. Tengok. Parah dah. Lagi satu yang membimbangkan adalah jangan pandang enteng. Ramai dah yang dituduh Wahabi sudah mendapat ancaman bunuh. Sudah dapat ancaman pukul. Dapat ancaman nak penggal kepala lah. Suruh bunuh sajalah Wahabi ni. Ini ekstremism. Ini dimulakan oleh siapa? Dimulakan oleh orang-orang yang mudah-mudah melontar Wahabi. Khususnya asatizah yang tidak bertanggungjawab. Sebab nak menjaga, tak tahu apa benda dia nak jaga. Kalau diorang ikhlas minta Allah luruskan balik perjalanan mereka. Tapi kalau mereka ada agenda untuk mereka lindung, sambil itu melontar label Wahabi kepada, it is not without repercussion. Jangan ingat benda ni tak ada kesan. Ada orang sampai periuk nasinya habis terganggu. Ada orang memang betul diancam dan dipukul. Ada yang hampir. Kita tak nak benda tu jadi. Walaupun satu kes kita tak nak berlaku. So yang duk lontar orang ekstremis ni, kenapa you take on that sikap pula? Ada satu kata-kata ni, saya lupa siapa yang cakap. You stare too long at the monster, you become the monster. Apa? Apa kenyataan dia exactly? You stare into the void. Into the void, you become the void. Apa? You stare too long into the void, you become the void. Ni banyak sangat deal dengan Wahabi. Pagi, petang, siang, malam Wahabi. Semua orang jadi Wahabi. Akhirnya dia terambil sikap Wahabi. Ni hati-hati. Saya minta Allah lindung sidang kalam dan lindung saya. Kita banyak bercakap pasal batiniah, jangan kita duduk jadi batiniah pula. Na'udzubillah. Moga Allah lindung. It's possible. Sebab kita boleh melampau. Manusia boleh melampau. Dan ramai sahabat-sahabat kami yang kami pelik kenapa mereka mengambil pendekatan-pendekatan melampau ni. Sedangkan we are not better than them pun sebenarnya. We are not better than them intellectually, spiritually. Dari segi akhlak, we are not better than them. So kalau boleh berlaku pada mereka, boleh berlaku kepada kita.
Kita kena diingatkan dan perlu dikritik. Sebab tu kritikan ni bagus. Cuba bayangkan kalau tak ada orang kritik. Yalah, bila kena kritik sakit lah juga. Tapi it's not only about you. This religion is not about you. You kalau saya tak suka dikritik sebab sakit. Apa kritik-kritik ni, saya tak suka lah tengok kritik-kritik ni. Hello, it's not about you. It's not about you like it or not. Saya tak suka tengok ustaz-ustaz bergaduh kan. Banyak anak Melayu dah murtad, apa semua tak semayang. Ustaz-ustaz ni duk bertahan. Then what? Should we what? Diam? Dan anak-anak muda Melayu yang murtad ni kerana apa? Sahabat kami baru share seorang. Ada satu kumpulan ni, duk mengajar ada Nabi baru dekat Nusantara ni. So tak penting benda tu. Tak perlu nak lawan. Sebab apa? Bebek fokus pada anak Melayu yang tak solat. Ni menuju kepada tak solat lah ni. Ni bukan tak solat saja, akidah habis kalau percaya ada Nabi lain. Nabi Melayu dekat Nusantara ni. Lepas tu siap kata ada cycle of time. Sama sebiji macam apa Bautiniah kata. Saya pun terkejut juga bila sahabat kami share. Subhanallah. So, jangan ingat agama ni centers around you. Saya tak suka tengok ustaz-ustaz bergaduh. Saya tak suka tengok berbalah. Awak suka ke awak tak suka ke, kalau benda tu perlu berlaku, dia perlu berlaku. So, kalau didiamkan, what will happen? So, tuduhan Wahabi harus didiamkan dan Bautiniah ni harus dibiarkan. No, it shouldn't be like that. Okay? So, cukuplah ya berkenaan dengan tajuk kita pada malam ini. Saya nak beralih kepada isu sihir. Ya, saya janji nak bercakap pasal isu sihir.